beberapa ibarat dan pengajaran daripada sakratul maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Peristiwa-peristiwa dalam bahagian terakhir dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah menimbulkan kisah hakikat yang teragung dalam wujud ini, iaitu hakikat yang di mana jatuh dan gugurnya kekerasan dan keganasan mereka yang kejam, hancurnya kedegilan mereka yang mulhid maksudnya apa, yang etis, ya, dan mereka yang melampaui batas serta durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Puan Hajah Salwa dan juga seluruh muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, cerita pasal Mesir tak ada sangat lah tak sempat sangat sebab pergi pun dalam program dengan pelajar, tapi yang saya tak sangkanya ialah persinggahan dalam 3 hari di Kerala, India, kan. Itu yang Kerala di Kerala di India ni, itu yang menyebabkan saya jadi maknanya ada something yang saya jangka. Saya duduk cadang di Mesir tu nak jumpa beberapa orang lah, kan, tapi tak jadi. Tapi saya kehilangan guru saya yang amat ditakuti ditakuti sebab dia memang tak boleh salah sebiji huruf pun tak boleh. Almarhum Profesor Dr. Usamah Abdul Azim Hamzah namanya. Saya terbang balik, dia meninggal. Jadi ramai sungguh orang yang menghantar dia lah di Mesir itu, ya. Jadi dalam masa yang sama Dr. Yusuf Qaradawi meninggal. Lepas tu selang 2 hari kita on the way nak balik, orang tanya saya betul ke ada dekri tak benar sepanjang jenazah Raib Qaradawi di Mesir, kan. Itu memang betul lah, memang tak dibenarkan. Jadi Azhar tak kutip, orang kata sepanjang hari kematian Qaradawi tu saya ada kat sana, kan. Saya duduk perhati jugalah, dan saya sempatlah melawat Masjid Azhar, Halaqah dan sebagainya tu. Duduk tengok, tak ada berani nak sembahyang jenazah Raib. Olahan jenazah Raib je tu, kan, tak boleh juga. Syekhul Azhar pun tak ada keluar apa-apa kenyataan, senyap sungguh-sungguhnya. Jadi sedang elok saya terbang ke Kerala tu, dapat pula berita kematian Dr. Usamah. Dan Dr. Usamah ni dia pensyarah Azhar ni, bekas guru hadis saya adalah doktor pakar sakit puan. Dah bayangkan. Jadi dia pergi mengajar di Azhar tu, gajinya katanya hanya sekitar RM1,500 Malaysia, ya, zaman 20 tahun dulu. Tapi rupanya dia punya kepakaran dia doktor pakar sakit puan. Yang Dr. Usamah ni, yang almarhum ni, engineer. Asalnya engineering, kan. Lepas tu dia buat ijazah syariah pula dan sebagainya. Sebab tu di Azhar ni memang begitu biasa je. Sampai sekarang pun saya percaya masih ramai lagi yang kita kata multidisciplinary ni, ramai sebenarnya. Okey, saya balik dari Kahirah tu 4 jam sampai di Doha. 4 jam pula sampailah di Kerala. Sampai di Kerala tu kita pergi ke satu, dia panggil markaz Jamiah Markaz, yang diasaskan 40 tahun lebih yang lalu oleh Syekh Abu Bakar Ahmad, dan sekarang ni dipahamkan dia masih ditahan di ward lah, ya. Seminggu lepas kami balik, elok je dijadualkan seminggu lepas kami balik tu Habib Omar akan pergi sana. Habib Omar akan pergi sana, akan merasmikan masjid dia. Besar sungguh masjid, dan dia punya pattern masjid tu seperti Masjidil Haram lama. Siapa pernah berziarah lama, kan? Ingat? Kita turun tu, bawah tu pasar, kan. Lagu tu lah fashion dia tengah buat sekarang ni. Saya ingat dalam dekat 100 lot kedai bawah daripada masjid tu, dalam pembinaan lah, ya. Jadi Syekh Abu Bakar Ahmad ini
apa ni, yang menariknya, dia ketika umur awal 40-an dia mula mengasaskan Jamiah Markaz dia, ataupun Markaz Jamiah As-Sunniyah. Jadi Jamiah ni universiti lah dalam bahasa Arabnya, ya. Tapi dia tak terjemahkan perkataan universiti itu ke dalam bahasa Inggeris yang diguna pakai di India. Dia lebih dikenali sebagai markaz, ya. Di dalam selama 40 tahun, ya, dan 10 tahun yang lalu dia beli tanah 127 hektar. Tanah tu dia bangunkan. Sekarang ni ada 2 hotel bertaraf mungkin 4 bintang lah, ya. Dan salah satu hotel tu khas untuk perubatan tradisional Ayurvedic dia tu, dan juga yoga, ya. Selama ni saya tak nampak lah yoga ni, takut juga dah kan. Tiba-tiba salah satu program yang kami wajib hadir selama 3 hari lebih tu ialah kelas yoga. Lelaki semualah kan. Jadi 10 ke 12 step, tak ingat, dalam masa 2 jam. Rasa tubuh macam gerak habis daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Jadi dia pun hurai satu persatu. Muda lagi, MD, ya, seorang medical doctor, muda lagi, Dr. Abdul Karim namanya, muda sangat lagi. Saya ingat ada 30, tubuh kemas lah, tough, ya. Dia kata mungkin tuan-tuan ada masalah bila saya sebut yoga, tapi tak apa, lepas ni kita hurai. Dia kata apa sebabnya jadi kita di sini mengamalkan yoga, kan? Jadi dia pun ceritalah 12 step tu, ya, bermula daripada jari sampailah ke pinggang, sampai ke pergelangan tangan, semua digerakkan. Kata kalau macam ni tak payah urut, kata. Memang dah diurut secara semula jadi. Jadi panjanglah cerita dia tu. Saya tak nak panjangkan di sini sebab direkod. Jadi perbahasan panjang pula. So lepas tu dia pun hurai, dia kata, so sekarang ni itulah yoga. Ada masalah, dia kata. Ada masalah. Nak ceritanya dekat situ ada India Singapura yang pergi ke hotel tu semata-mata untuk treatment tradisional tu. Dia ada urut, ya, urut Ayurvedic dia, mandi minyak dan sebagainya, ada semua. Jadi di Jamiah Markaz yang 127 hektar tu, hotel 4 bintang, kemudian hotel khas untuk perawatan ini, kan, dan juga hospital moden, dan juga pusat penyelidikan sains dalam kawasan tu. Dan yang menariknya, dia masuk ke kawasan kolej-kolej dia ni tadi, termasuk kolej law yang sedang dibuat sekarang ni. Law college dia belum sempurna lagi, sudah dapat pengiktirafan oleh Bar Council India, makna boleh beramal, ya, seluruh boleh beramal. Dan dia combine undang-undang Islam tu dipelajar dia, dan di samping undang-undang India tadi. Dia masuk dengan pakaian tradisional dia. Macam mana pakaian tradisional dia? Serban tak ada ekor tu, dengan baju putih, baju putih macam tidak kurta juga, dia tak macam kurta juga, dia pendek sikit. Dia lebih kepada kemeja, ialah kemeja raihan Indonesia tu. Lepas tu kain doti dia tu lah, kan. Jadi itu memang tradisional dia. Jadi kalau kita tengok pakaian macam tu, ya Allah, ramainya orang warak kat sini. Bukan tradisional dia. Jadi dia masuk dalam lab sains dia tu dengan pakaian begitu. Kalau kita tak ada lah, kan, nak masuk baju Melayu dengan dia R&D sains dia tu, ya dah, besar sangat, masuk dalam tu dengan pakaian begitu. Dia pegang Quran, duk hafal Quran, semua hafal Quran. Malu kita, kan. Itu dia. Dan yang menariknya, kehidupan mereka di sana, landscape di sana sama seperti Malaysia sebiji. Tak ada lain. Pokok getah, sedang menoreh getah. Pisang tanduk. Tu saya kata, pisang tanduk ni orang makan macam mana? Sebab dijual sepanjang jalan pisang tanduk tu, ya? Goreng macam kita. Goreng macam kita. Ya Allah, kata, ini Malaysia ke? Memang sebiji. Jadi rupa-rupanya antara kita ni, bila tengok orang India, kita ingat sama rata je, terus tanya dia, pandai cakap Tamil? Mana boleh, dia ni orang Malbari, bahasa dia Malayali ataupun Malayalam, kan. Tamil Nadu lah, kan. Jadi adalah 2-3 orang sahabat serombongan ini yang dijemput sama ni. Kita dijemput baru boleh pergi, sebab India kan dia ada sekatan tu. Di antaranya ni geng Tamil semua yang pergi ni. Pergi sana, cakaplah, kata, kau dah sampai negeri kau ni, mana boleh cakap, dia orang ni Mayali, aku Tamil. Tak boleh lah. Akhirnya English jugalah jawapannya. Tapi saya lebih prefer guna bahasa Arab lah dengan dia orang, dan dia orang pun suka bercakap bahasa Arab dengan saya. Okey, apa yang saya dapat ni selama 40 tahun
kemas sungguh. Dia ada sekarang ni 65,000 student dan yurannya cukup minimum. Perubatan ada, law ada, pertanian ada, perubatan tradisional Ayurvedic dia tu ada, kan. Dan Syekh Abu Bakar Ahmad ini, dia bukan orang kaya, tapi dia menguruskan dana-dana wakaf dari seluruh dunia ni selama 40 tahun ni. Dulu dia bekerja di UAE, United Arab Emirates, Emirat Arab Satu, ya. Sebab tu dia cukup rapat dengan UAE. Dana-dana syekh-syekh UAE tu memang banyak sampai, dan dia telah menguruskan pembinaan, bukan dia bina, menguruskan pembinaan lebih 3,000 buah masjid di seluruh India, dan orang cukup respect dekat dia. Ya. Dan yang saya nampak ni ialah amanah. Tu dia yang orang percaya kat dia. Kalau kita nak berjaya macam dia juga, kita pun boleh jadi pengumpul dana, pengurus dana macam dia juga, ya. Tapi kenalah amanah tu sampai orang nampak benda ni betul-betul disampaikan kepada tujuan. Contohnya, saya dibawa singgah untuk semayang di beberapa buah masjid. Sepanjang perjalanan tu sengaja kita punya ketua rombongan tu bawa masjid tu, ya. Bawa ke masjid itu sebab masjid itu diuruskan oleh Syekh Abu Bakar. Subuh masa turun dari airport tu, keluar dari airport tu dah azan subuh. Kita pergi semayang tu tinggal lagi 20 minit nak syuruk. Sanggup tu sebab nak tunjuk ni lah masjid Syekh Abu Bakar. Tak singgah masjid lain, kan. Jadi Syekh Abu Bakar tulis, ini wakaf daripada orang sekian-sekian, diuruskan oleh Syekh Abu Bakar Ahmad, ya. Dan masjid tu bersih, ya, teraturnya. Masa kami semayang tu, rupa-rupanya kelas tahfiz wanita di masjid tu. Jadi perempuan duduk dengar mengaji tu, budak-budak perempuan. Inilah kerja-kerja syekh yang menyebabkan orang percaya ke dia, dan dana tu dialirkan terus. Dan saya termenung itulah, saya kata di Malaysia ni ramai pengurus dana daripada kalangan agamawan, kan. Tapi duduk sekejap adalah krisisnya, duduk sekejap adalah krisis, duduk sekejap senyap, bangun besar-besar senyap-senyap. Ini yang saya tersentuh sangat dengan Syekh Abu Bakar. Kebetulan bila saya duduk berfikir-fikir tu, bertemulah dia buat kali pertama, bersalam, dia heret tangan saya. Alamak, kata, orang ni nampak ke dalam hati aku ni. Duduk berfikir-fikir, heret ke dia. Pada saya, dia ni tak tahulah, pada penilaian saya lah, seorang wali lah, kan, wali Allah, kan. Jadi dia memang pengurusan dia tu memang cukup hebat, pengurusan dia. Dan sekarang ni dia diwariskan kepada inilah bayangannya anak dia lah, yang nama Dr. Abdul Hakim namanya. Muda pada saya setahun, orangnya cukup hebat, hafiz juga, ya, dan multidisciplinary juga. Dan anak-anak murid dia ni ditebarkan ke seluruh dunia, tapi sampai masa bila nak bangunkan yang 127 hektar ni, dia panggil balik seorang tu nama Dr. Hakim. Dr. Hakim ni pakar dalam alam sekitar, dah jadi warga negara Australia, tapi sanggup balik untuk beri khidmat nak bangunkan Jamiah Markaz yang 127 hektar ni, ya. Cukup hebat. Dan bagaimana dia mengolah ilmu duniawi dengan ilmu ukhrawi ni menjadi satu olahan ilmu, dan sehingga kan orang kata apa, melahirkan macam tu tadilah, yang Dr. Abdul Karim muda tu, ya, dia menguasai yoga, dia menguasai Ayurvedic, tapi dia juga MD. Saya jenis curious sikit, saya jenis minta maaf lah kalau saya tanya pelik sikit. Panggil doktor ni kadang-kadang kalau di China, di Taiwan ke, doktor dalam bidang acupuncture je, tapi istilahnya doktor, kan. Jadi kita nak tahu dia doktor apa, kan. Rupanya memang betul ijazah kedoktoran MD tu daripada salah satu kolej perubatan India. Maknanya bukan di situlah, di tempat lain. Jadi hebat dia dengan susunan ayat Qurannya dan sebagainya. Masa 2 jam tu dia ceramah lah. Bayangkan kami dipaksa masuk kelas yoga tu 2 jam dengar lecture dia sekali, bukan gerak gas saja. Lepas dia lecture, okey, kita masuk step berikutnya. Kata, pukul berapa nak habis ni? Berpeluh dah, saya ni jenis mudah berpeluh, kan. Rasa macam mandi dah masa tu. Tapi yang menariknya kaitan-kaitan dengan setiap gerakan dia tadi tu, kata hebat dia ni. Hafiz, Al-Hafiz. Bayangkan, memang tak ada tak hafiz dekat situ. 65,000 tu yurannya katanya cukup minimum, bahkan hampir free. 65,000 tu dari peringkat menengah lagi, sampailah kepada ijazah. Jadi nak hebat macam tu, kita kena ada amanah.
Menguruskan dana, dia pun menguruskan dana. Dia bukan orang kaya, dia miskin juga pun, orang biasa je. Bekerja sebagai guru di UAE 40 tahun dulu, selama berbelah-belah tahun dekat sana. Ketika umur dia 40 begitu, dia balik, sekarang ni umur dia 82. Ya. Dan saya tanam azam saya nak pergi jumpa dia ni, memang nak nak berkongsi isi hati, nak curhat kata Indonesia kan, curahan hati. Sebab saya nak tengok dia ni bagaimana dia ni boleh bina gagasan sebesar itu dengan seorang individu kan. Tapi itulah, kita balik dalam, dia selisih. Habib Omar sampai, dia dia masuk ward. Sekarang ni masih dalam ward lah katanya. Ialah 82 umurnya, bukan muda-muda lagi. Ya, gitulah pengalaman saya. Cuma nak pergi tu susah lah juga. Nak pergi jangan turun macam kami pun ni. Kami turun di Calicut. Di Calicut tu memang tak ada muka Melayu yang turun kat situ. Memang kena soal habis lah. Awak kerja mana, apa mana, mari buat apa dan sebagainya. Walah visa tu dah lulus, dah ada surat jemputan. Tak percaya lagi, takut lagi. Saya beli dari Mesir tu, lensyun Mesir. Lensyun tu lah, yang macam burger tu juga kan, tapi besar tu. Tu makanan masa di Mesir dulu lah. Lensyun tu, golek ke lensyun, saya kata hancur lah. Dah lah, tak masuk peti ais. Dia kurius, dia betul-betul macam itu dengan kita. Macam syok lah sangka kita. Sebab apa nak mari bom ke apa. Yang makan tu dia mufti besar. Ya, betul. Datang bangun dekat Malaysia. Ya. Sejak 4 tahun dulu dia telah datang beberapa kali ke Malaysia. Apa lagi dengan Ustaz Bashir? Betul. Kalau kenal Ustaz Bashir, maka betul lah itu orang. Ya. Oh, dia mengajar juga sini? Ada. Masya Allah. Ustaz Bashir lah jadi kita punya mutawif kat sana. Mutawif Kerala. Projek tu dari Malaysia pun banyak juga ke sana. Betul. Itulah dia. Orang Malaysia pun ada. Ada melalui Ustaz Bashir tadi tu, ya. Jadi saya duk cari adakah dia orang kaya. Saya ada gitu. Kita kan jenis wartawan segini kan. Bukan wartawan sikit lah, memang bekas wartawan pun kan. Kita korek tu daripada perbualan saya dengan dia tu. Cuma tak sempat lah nak korek habis kan, sebab kita sekejap je. Tapi kalau saya boleh lah, saya nak temu ramah dengan dia. Ialah mungkin kita tidak buat hari ni, akan datang kita mampu buat macam dia. Maknanya pengurusan dana tadi tu yang tidak ada orang syak kat situ dan tidak ada ketirisan. Itu penting sebenarnya, ya. Kalau Syekh Abu Bakar ni memang sejak 4 tahun lepas memang dia kerap datang Malaysia. Ada dalam 2-3 kali. Ustaz Bashir lah. Ustaz Bashir tu pun figure yang hebat juga tu. Baru 35 tahun. Kan? Kalau kenal Ustaz Bashir, saya boleh terus terangkan pasal Ustaz Bashir je lah. Itu saya kata, Ustaz teruslah jadi titian antara Malaysia dengan Syekh Abu Bakar Ahmad ni. Dia mufti besar India tadi tu bukannya dilantik oleh kerajaan, dilantik oleh masyarakat, oleh NGO Islam yang ada dekat India. Mereka meletakkan Syekh Abu Bakar ni sebagai Grand Mufti of India. Jadi kita masuk pun dengan jemputan daripada dia. Bahkan itu saya kata dengan kehidupan macam ni, ya. Yang menariknya dekat hotel tu, hotel yang kata gabungan bukan tu, itu moden ni, yang nak nasi biryani ke apa di hotel yang saya tinggal tu lah. Hotel yang kata ada ni, so dia paksa kita masuk kelas yoga ni. Kat hotel tu memang 100, nak kata 100 dah, okey lah, 90% lah traditional makanan yang segar, yang memang kesihatan. Cerita memang makan tu mentah-mentah semua tu, sayur-sayur gitulah. Dan dia orang ni, ya, segar. Itu saya pun duk main-main dengan anggota rombongan yang lain. Ni apa? Rasa macam apa? Cakap apa? Saya tahu semua tu kan. Kacang hijau toge tu yang baru bertunas. Dia tidak macam kita. Dia tunas tu dia terus makan dah. Saya makan sungguh, memang kata apa, lawas sungguh lah gitu. Sebab makanan semua memang salad lah, kira salad terus. Dan dia cukup kuat makan ni. Kalau kita kat Malaysia ni, moringa tu, daun orang Kelantan panggil daun jemunga kan. Ya. Jemunga tu kan. Nama sebenarnya moringa kan. Buah itu memang dijual di sepanjang jalan. Dan di hotel tempat tu pun itulah juga saya makan. Saya ambil, tak kira makan. Dia kata, Ustaz lalu je makan benda ni, kata. Memang kita kat rumah kalau boleh nak makan biji moringa tu
Jemungga, merunggai pun ya. Asal bunyi ga je kan. Biji dia tu, ambil biji yang putih kat dalam tu. Gigit-gigit kekeh-kekeh je. Manis sangat-sangat. Ubat kecil manis. Telur dadah kan. Jadi hidupan mereka di sana sama macam kita. Sama kan. Boleh berlaku kan. Jadi pemakanan selama 3 hari duduk sarapan pagi kat situ, memang tubuh rasa segar. Ya, sarapan pagi dia free untuk kita sebab kita ni jemput tasyikh. Makanlah. Tapi dia orang kata tak nak makan. Semua makan sayur mentah semua ni kan. Takut tak apa tu. Kita membesar dekat ulam, tak ada masalah lah kan. Jadi kali ini cara yang dia proposekan kepada murid-murid dia dan sebagainya. Tak mustahil lah. Inilah akan lahirkan senang cerita saya sebut jundullah sebenarnya kan. Yang dalam semua bidang. Itu dia. Kita ni mungkin jauh lagi ya. Kita negara Islam tapi nak sampai ke tahap amalan macam dia tu amat jauh lagi lah. Itulah yang dapat saya kongsikan. Okay, kalau nak pergi ke sana, turunlah di Chennai. Turun di Chennai, tak ada banyak soal sebab Chennai ni memang tempat panjungan. Kerala bukan tempat panjungan. Tak. Tapi itu yang menariknya. Kalau tengok dalam Wikipedia ke Google, memang dia tulis kat situ 60% Muslim. Tapi kalau tanya orang dia, kata majority Muslim here? No. Dia tak nak mengaku. Temangan. Tanah Merah ke Temangan? Tanah Merah ya? Masuk ke Tanah Merah dah? Baru nak nak cerita saat ni. Di Kelantan, di Tanah Merah. Tanah Merah, masuk Tanah Merah bukan Temangan Alhamdulillah. Saya tak tengok sempadan. Ada satu estate namanya estate Kerala. Estate Kerala kan. India lah. India. Zaman putih masuk. Kat situ. Oh begitu. Tak tahu pun saya. Yang saya tertariknya, ada masjid dalam estate tu. Situ baru saya pun mula mengenali orang Kerala ni. Rupanya orang Islam ramai kat situ. Rupanya ada masjid. Ustaz Bashir pun ada. Nak kena pergi kata dia. So Ustaz Bashir memang dia ada keturunan di sana. Direct di sana. Ya. Okey, insya-Allah. Tak apa. Apa-apa Hajah Salwa akan uruskan. Ada masih seorang Kerala? Ada. Siapa? Tapi tak ada dalam kita. Tak ada dah ni. Ya. Itu pergilah untuk kita belajar tentang pengurusan ya. Sebab saya bab pengurusan ni memang saya nak tahu. Ya, pengurusan saya nak tahu. Kalau orang tu berjaya, macam mana dia boleh berjaya menguruskan benda itu? Terutama dalam bab pengurusan dana, amanah. Tu sebiji tu je. Amanah. Jadi contohnya satu lagi saya tak cerita tadi. Pusat penyelidikan R&D dia. R&D sains, bukan R&D biasa, sains yang saya kata masuk dalam tu dengan pakaian tradisional dia tu. Dia bubuh nama siapa yang derma kat situ. Jadi semua tu ada nama-nama masing-masing. Ada nama-nama masing-masing kan. Jadi akhirnya orang yang derma pun tahulah. Oh kat sini duitnya. Ni tidak. Buat pergi berbilion-bilion lepas tu senyap. Tak tahu ke mana kan. Ini masalah. Itu dia. Okey, muka surat 706. Betul? 702? 6 kan? Okey. Beberapa ibarat dan pengajaran daripada sakratul maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Peristiwa-peristiwa dalam bahagian terakhir dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah menimbulkan kisah hakikat yang teragung dalam wujud ini, iaitu hakikat yang di mana jatuh dan gugurnya kekerasan dan keganasan mereka yang kejam, hancurnya kedegilan mereka yang mulhid maksudnya apa, yang etis ya, dan mereka yang melampaui batas serta durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikat yang membawa kesudahan dan tamatnya gelora gelombang wujud seluruhnya, menjadikan manusia seluruhnya bertukar kepada tunduk dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pemilik segala langit dan bumi, dan hakikat yang memberi kesedaran secara suka atau dipaksa kepada mereka yang durhaka atau kepada mereka yang taat, kepada sama ada ketua atau pengikut, kepada para rasul dan nabi, kepada mereka yang kaya atau yang papa. Ini sepanjang 23 tahun Rasulullah SAW berdakwah, kita dapat lihat semua ni ya. Dapat lihat bagaimana
pada saat Rasulullah SAW wafat itu, kesombongan, keegoan, keangkuhan, semua kuasa jahiliah, kuasa jahat itu tumpas. Tumpas. Tetapi ketumpasan mereka itu, pastinya orang yang tumpas itu berusaha untuk bangkit. Jadi Rasulullah sudah semai secantik-cantiknya. Selepas Rasulullah wafat, apakah kesinambungan selepas itu? Sebab itulah kita gelar ataupun Rasulullah SAW sendiri pun menggelar sahabat-sahabat itu sebagai Ar-Rashidin, Khulafa Ar-Rashidin. Mereka yang diberi petunjuk dan melaksanakan petunjuk yang betul seperti mana Rasulullah SAW. Tapi selepas era Ar-Rashidin ini, jangan ketepikan Muawiyah bin Abi Sufyan daripada senarai Ar-Rashidin ini. Itu silap besar tu sebenarnya tu, ya. Kita meletakkan Khalifah Ar-Rashidah ataupun Ar-Rashidin yang kelima kepada Umar Abdul Aziz jauh memang tak kena, ya. Umar Abdul Aziz memang adil, pemimpin yang bagus, yang baik, yang soleh, tapi dia bukan Khulafa Ar-Rashidin. Yang Khulafa Ar-Rashidin ini dalam kalangan sahabat. Kita tinggalkan Muawiyah, lompat kepada Umar Abdul Aziz, tak kena tu. Tapi walau bagaimanapun, kalau nak gelar Umar Abdul Aziz sebagai Ar-Rashidin pun tak ada masalah sebenarnya, sebab apa yang dia buat exactly seperti mana yang 4 ataupun 5 sahabat ni buat. Mentakbir dengan seadil-adilnya, tak ada masalah. Tapi mengenepikan Muawiyah, seakan-akan Muawiyah tu tak wujud sebagai khalifah, itu tak betul. Kita mungkin selepas ini kita akan bawa, ya, insya-Allah jika diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita teruskan lagi kuliah kita di sini, ya, seperti mana saya hadir kat sini. Kita akan sentuh sirah para kisah para sahabat ini, khasnya 5 Ar-Rashidin ini. Tapi percayalah, dekat mana-mana pun jarang dalam kalangan asatizah kita ni menyebut Muawiyah tu sebagai Khalifah Rashidah. Jarang. Kalau di Kelantan tu, guru saya Maulana Muhammad Asri Yusof, salah seorang guru saya yang membuka minda saya terhadap sirah ni, dia, ya, dia memang memperjuangkan betul-betul tentang Muawiyah tu sebagai Ar-Rashidin. Dan bagi dia juga Ar-Rashidin itu sebenarnya adalah dalam kalangan para sahabat. Jadi kenapa Muawiyah dikeluarkan? Muawiyah mengamalkan monarki dah sejak bermula. Memang saya ingat lagi guru pendidikan Islam masa di sekolah menengah tu, ya, ghafarallahu lahum lah, ya. Mereka sebut habis je Ali naik Muawiyah, bermulalah monarki. Walhal bila kita kaji betul-betul, zaman Umawi bukan monarki seperti mana yang kita tahu pada masa kini. Dia tetap ada syura dekat situ. Ada syura. Nak naikkan Yazid bin Muawiyah itu pun syura. Jadi bila ada syura, ia bukan monarki sebenarnya. Walaupun selepas bapa meninggal, anak naik, tapi naik dengan syura. Itu beza. Khalifah Abbasiyah pun sama sebenarnya. Mereka tidaklah otomatik tidak. Tapi kalau seorang raja, sudah pastilah dia mempersiapkan anak itu dengan persiapan yang cukup mantap supaya dapat ganti. Lepas tu bila disyura, tak adalah masalahnya, ganti je lah, kan. Gitu. Sebab tu kalau minta maaf, ya, kalau kita tengok kesultanan di Malaysia sekalipun, tengku mahkota ke ataupun raja muda kan akan diberi tugas-tugas. Kalau di Terengganu tu, dia mesti melalui prosesnya ADO. Kan, kalau dia mesti melalui ini, Tuanku Mizan dulu ADO, tuan-tuan. Saya kenal dia tu masa saya sekolah rendah lagi tu, sudah di-highlightkan masa tu kan. Dia bertugas di, tak silap saya, ADO Kuala Berang, kalau tak silap lah, kan. Pegawai daerah. Sebab apa? Nak mengajar pentadbiran. Lepas tu satu lagi, sebab sultan dan raja-raja ni merupakan pemimpin tertinggi tentera, maka sebab itulah ramai daripada sultan dan raja-raja ni lulusan Sandhurst kan. Gitu. Tengku Mahkota Johor kelulusan dari Indian Military kan. Jadi mereka ni memang sudah memantapkan raja-raja, pengganti-pengganti mereka. Kemudian bila disyura, maka naiklah. Sebab tu kita tak boleh nak kata Umayyah dan juga Umayyah dan juga Abbasiyah ni monarki 100%, tak ada. Tak jadi gitu, ya. Begitu. Baik. Jadi jangan tinggalkan Muawiyah bin Abi Sufyan daripada Khilafah Ar-Rashidah ni tadi. Peristiwa-peristiwa dalam bahagian terakhir daripada sirah Rasulullah itu benar-benar merupakan suatu hakikat yang mengisytihar dan mengiklankan di segenap tempat dan masa
mengiklankan ke telinga setiap yang mendengar dan ke akal setiap yang berfikir, iaitu bahawasanya tiada uluhiyah, yakni ketuhanan hanya pada Allah semata-mata, dan bahawa tiada kuasa menghukum melainkan kepada Allah sahaja yang bersendirian dengan sifat baqa'nya, maka Allah lah yang tidak boleh dibangkang dan ditolak qada dan keputusannya. Ya. Ini ujian ini kalau kita lihat, Omar jadi mengamuk tu, bukannya Omar mengamuk tu seperti mana tak boleh terima hakikat Nabi wafat dan sebagainya. Ia sebenarnya sebagai satu pertunjukan, quote unquote, pertunjukan Allah kepada kita bahawanya bagaimana para sahabat ini akhirnya absorb bahawa qada Allah tak boleh bangkang. Kau kena terima dah qada Allah tadi, ya. Dan qadarnya begitu, dan qadanya begitu. Rasulullah sampai umur 63 dipanggil pulang ke rahmatullah, kan. Jadi terimalah kehidupan kamu selepas itu. Seperti mana saya katakan tadi, Rasulullah dah semai cukup cantik foundationnya, teruskanlah. Kan. Jadi bila sebut al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, Abu Bakar menangis. Umar tanya sebab apa menangis, ya kan? Sebab kata Abu Bakar, kalau dah sempurna agama tu Rasulnya akan dipanggil pulang. Jadi Rasulullah ni tak lama akan wafat. Umar pun turut menangis. Ya. Bermakna di situ tugas besar ialah untuk mendirikan rumah ataupun bangunan yang kukuh di atas foundation ini. Baik. Maka Allah lah yang tidak boleh dibangkang, ditolak qada dan keputusan. Allah yang tiada batasan pemerintahannya, tiada siapa yang boleh mengatasi urusannya. Hakikat apakah lagi sehingga boleh menuturkan dengan tiada bahasanya dalam memberi dalil dan kenyataan yang begitu terang dan jelas dari hakikat maut dan sakaratul maut. Maut yang dipaksakan menerimanya oleh Allah kepada seluruh penghuni dunia sejak wujudnya dunia ini hingga fanaknya kelak. Fanak maksud apa? Binasa. Ya. Jadi hakikat maut itu, kematian itu semua kena terima. Termasuklah Rasulullah SAW pun menerima hakikat maut itu, dan persediaan untuk menghadapi maut itu juga dihadapi oleh Rasulullah SAW, dan ini semuanya menjadi contoh kepada kita semua umat yang datang selepas baginda sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya telah berlaku banyak sekali mereka yang bongkak dan sombong dalam dunia ini yang merupakan ibarat dan contoh. Bongkak dan sombong kerana memiliki hanya secebis kekuatan dan kekuasaan yang diberikan, atau sedikit sangat ilmu pengetahuan yang diberi fahamkan, atau beberapa rekaan yang mereka ciptakan, dan hakikat tersebut telah meragut dan menghela mereka ke tanah lapang ubudiyah, lalu menyedarkan mereka dari mabuk kepada siuman hingga tunduk merendah diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa, pengatur langit dan bumi, Tuhan punya alam maya pada ini. Lalu tampillah mereka kepada Allah sebagai hamba-hamba yang tunduk hina, merendah diri. Kullu nafsin za'iqatul maut, ya, setiap yang bernyawa akan merasai maut. Sesuatu yang mutlak, tanpa qaid, tanpa ikatan lagi dah. Maknanya memang mutlak, tak ada lagi qaid tu tadi tu. Orang yang nak mengugah ayat ini tak ada, kan. Ini memang firman Allah Subhanahu Wa Taala, setiap yang bernyawa pasti akan merasai maut. Kita ni sebenarnya bila Allah Taala ciptakan kita, ya, kita akan kekal hidup, ya, abadi. Tapi beberapa peringkat, dan peringkat-peringkat inilah yang menyakitkan sebenarnya. Dari alam roh masuk alam barzakh juga. Alam rahim tu alam barzakh juga, kan. Masuk alam barzakh, keluar ke alam fana, ya, dimasukkan balik ke dalam alam barzakh dengan kematian, roh dicabut dari tubuh badan itu. Tapi roh ni tak mati-mati dah. Oleh kerana tak mati inilah, maka kita ada dua persimpangan, sama ada syurga atau neraka. Tak mati dalam syurga, alhamdulillah. Tak mati ke neraka, na'udzubillah. Itulah dia. Kan? Kalau mati tu mati settle semua, tak apalah, kan. Tak ada apa dah lepas tu, kan. Ini tidak. Mati kita itu masuk ke dalam hidup yang kekal, yang ditimbang daripada hidup atas dunia alam fana ini. Ini yang tak tahan. Ini yang sakit sangat. Nabi Ibrahim AS menggambarkan sakratul maut itu seperti dicucuk besi panas ke dalam kapas basah lalu ditarik. Boleh bayangkan. Jadi bila ditarik tadi tu, kapas yang basah ni mesti melekat dekat besi panas tu.
Kan? Dia tarik tu maknanya daging-daging kita ni tertarik ikut sakitnya dengan roh tu tadi. Bila roh nak keluar. Ini ada dalam kitab Tazkiratul Maut oleh Qurtubi, Imam Qurtubi. Saya dengar benda tu daripada alam sekolah menengah lagi, dengar ceramah Tok Guni Azim. Umpama baca kitab dah tak walaupun dengar ceramah dia, detail dia ceramah. Masa tu dia belum jadi MB pun lagi kan. Dia dah duk bawa kitab Tazkiratul Maut ini ya. Jadi ini yang menyakitkan sebenarnya. Tapi selepas sakit itu bukan settle setakat tu. Sakit-sakit mati kata orang. Kan? Mati. Baik. Mati bukan mati settle, mati putus. Mati hidup kat sana pula. Ini yang lagi menyakitkan sebenarnya ya. Itu dia. Biar datang ahli saintis yang terbaru dan termoden dengan kemajuan-kemajuan baru mereka, biar datang para angkasawan yang sudah berjaya menawan angkasa lepas, biar mereka kumpulkan dan lipat gandakan semua kebolehan dan kepakaran mereka, biar mereka bawa dan kumpulkan semua kapal angkasa dan satelit atau bulan buatan mereka, kemudian suruh mereka minta pertolongan, minta pelindungan daripada semuanya itu, daripada serangan kuasa maut yang tiba-tiba pada saatnya meragut jiwa mereka, suruh mereka cuba batalkan walau sedikit saja rancangan atau rencana ilahi itu. Kullu nafsin za'iqatul maut ya. Jadi sebab itulah kata Aisyah, selepas aku melihat sakratul maut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak lagi cemburu dengan orang-orang yang matinya mudah kan. Ada orang mati mudah, contohnya saudara jauh saya jugalah ya. Saudara jauh saya juga, umur dalam tak sampai 70 lah, dalam 65 ke begitulah. Sihat, dia ialah ada gout tu adalah kan, go out go in tu biasalah kan. Hari kematian dia, anak dia kebetulan kahwin pula dengan sepupu saya kan. Anak dia cerita, hari kematian dia tu dia kata sesak dada dia kata. Jadi dia pun tolonglah bawa abah dia ni pergi ke hospital Macang kan. Sampai di hospital Macang tu, dia turunkan ayah dia kata sesak dada, kata nurse tu tak apalah, baringlah pak cik atas katil. Dia pun menuju atas katil ya kan. Nurse suruh dia baring sebab segar masa tu. Dia menuju atas katil tu, dia pun duduk telentang tu dah. Anak dia pun mari tengok, habis dah. Nurse tu punya terkejut, pucat nurse tu kan. Dia kata baru berjalan kaki naik ke atas katil tu tadi. Ingatnya dia naik tu nak bawa lah, nak tolak ke kecemasan dah, sebab dia kata sakit dada kan. Elok je dia baring, tak ada dah. Jiran sebelah rumah saya pun lagu tu juga. Jiran sebelah rumah saya pun lagu tu. Dia turun sendiri, dia berjalan dari kursi roda pergi ke katil, duduk atas katil, baring sekejap, tak ada dah. Terkejut kita. Saya tengah kuliah maghrib masa tu. Isteri saya call bertalu-talu, kata apa benda ni? Rupanya jiran sebelah rumah meninggal. Mudah kan? Ada orang matinya mudah, ya? Ada orang matinya payah. Jadi Aisyah kata apa? Memanglah kita kalau tengok orang mati mudah tu, kata mudahnya dia pergi kan. Tapi kata Aisyah, aku tak cemburu lagi, sebab itu rezeki masing-masing dan Allah Ta'ala dah tunjukkan bahawa Rasulullah SAW senang ceritanya matinya payah lah. Gitu keadaannya. Tapi tidaklah bermakna bila mati payah tu maka nasib perjalanan di hadapan pun tak baik, tak semestinya. Itu rahsia Allah. Ya, rahsia Allah. Tak boleh kita nak letakkan ahli syurga dia. Memanglah itu ayat mulut kita tu. Memang kita kena doa begitu kan. Mati mudahnya dia. Arwah bapa sepupu ayah saya pun lagu tu juga. Dia pergi buat kerja dalam kebun getah. Tak pencen pun lagi masa tu, dalam setahun dua nak pencen. Ingat pencen zaman tu 55 tu. Bila tak pencen lagi tu baru umur dah 54 gitu. Dia pergi buat kerja dalam getah semua sekali. Balik mari dia sakit dada. Kebun getah tu belakang rumah dia. Dia kata anak dia duduk di jendela masa tu, duduk di jendela. Dia kata man sakit dada. Ayah dia rebah situ. Azman ni, dua pupu saya ni lompat dari jendela tu terus pangku ayah dia. Sempat pesan, jaga adik-adik, jaga mak, dia kata semua sekali. Lepas tu la ilaha illallah senyap dekat situ. Jadi Azman ni pun dukung ayah dia naik atas rumah kan. Tak ada dah. Mana mudahnya kan. Itu rezeki masing-masing. Rasulullah SAW memang sakratul mautnya sukar. Bahkan Rasulullah sendiri pun sebut innal mauta la sakarat ya. Sesungguhnya maut itu penuh dengan kemabukan, makna penuh dengan kekacauan ya. Jadi kata Aisyah, aku tak cemburu lagi. Rezeki masing-masing lah. Itulah masuk ke surat 708 Saya lompat sikit.
Itulah pengertian dari apa yang dijelaskan oleh kalamullah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Sesungguhnya engkau akan mati dan mereka juga akan mati. Ya, dan mereka juga mati. Surah Az-Zumar ayat 30. Wa ma ja'alna li basharin min qablikal khuld afa in mitta fahumul khalidun. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami tidak jadikan hidup abadi bagi seseorang manusia sebelum engkau wahai Muhammad SAW. Tak ada orang yang hidupnya abadi, ya. Maka jika engkau mati, apakah mereka akan kekal? Setiap yang bernyawa akan merasakan maut, dan kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cubaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Ya, ini Allah Ta'ala berbicara langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kita umat baginda, ya, bahawa Allah akan uji dengan kebaikan dan juga keburukan. Kalau kita perhatikan dalam ayat-ayat ini, ya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Fitnah di situ maksudnya ujian. Okey? Bisyarri. Kenapa syarri disebut dulu sebelum khairi? Ya. Ini samalah seperti mana ayat dalam surah Syams, ya. Ayat dalam surah Syams, Allah SWT Muhammad, Allah SWT Muhammad, apa ni, wa nafsin wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Demi diri yang telah disempurnakan oleh Allah ini, Allah Ta'ala ilhamkan untuk mereka membezakan ataupun mengenali apa dia, perkara yang fujur dan juga taqwa. Kenapa disebut fujur dan juga takwa? Tak sebut takwa dan fujur. Yang eloknya seni bercakap ni sebut baik dulu, lepas tu barulah sebut tak baik. Yang ini pun sama, Allah Ta'ala sebut syarri wal khairi. Sebenarnya keburukan, kejahatan itu lebih banyak di depan kita ni, ya. Kebaikan itu pula umpama mutiara dalam lumpur, kan? Jadi kadang-kadang kita tak nampak benda tu sebagai keburukan sebab dia punya dia punya penampilan dia tadi tu kebaikan. Ini yang memerlukan ilham daripada Allah Ta'ala untuk kita bezakan perkara tadi. Sama juga ketika mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan ayat ke-11 surah An-Nur, kan. Ayat ke-11 surah An-Nur ini, setelah sebulan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha difitnah, keluarga Rasulullah SAW dimalukan oleh orang-orang munafik, kan. Allah Ta'ala turun ayat ke-11 surah An-Nur, innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum, kan. Allah Ta'ala kata apa? Jangan kamu mengirakan semuanya tidak baik bagi kamu, bahkan ia baik bagi kamu. Macam mana dikatakan baik pula? Sebulan lebih Aisyah difitnah, dimalukan, kan? Rasulullah SAW jatuh air mukanya, diumpat. Jatuh air muka tu dari sudut mata pandang manusia biasa. Hakikatnya tidak. Jadi itu yang kita kena kaji tu, kan. Kenapa Allah Ta'ala kata bila orang fitnah kepada kamu sedemikian rupa, la tahsabu syarran lakum, jangan kamu anggap semua tu buruk bagi kamu, ada kebaikan. Nak kebaikan macam mana, ya Allah, aku dah malu dah ni, kan. Segala maruahku dijijak-jijak, dibijak-bijak, kan. Itu yang kita tak nampak sebenarnya. Ada kebaikan dari sudut mana? Dari sudut peristiwa hadisul ifki contohnya, ialah kebaikan dalam mengenali siapakah munafik sebenar, siapakah muslim sebenar, dan siapakah muslim yang terpengaruh dengan munafik. Dan untuk akan datang ia menjadi pengajaran kepada kita. Cerita-cerita lagu ni jangan cepat terima. Aisyah kata apa? Ya, Aisyah kata apa? Bila Allah Ta'ala turunkan ayat innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum, sesungguhnya yang membawa datang cerita-cerita ifki itu adalah segolongan daripada kamu, daripada kalangan kita. Bukannya orang luar, orang jahat sangat, orang kafir, tak. Kalangan kita. Usbatun minkum. Apa maksud usbah? Usbah jamaah aksar min, ataupun jamaah bainal asyarah ila arba'ina nafarin. Faham tak tu? Usbah ni adalah sekumpulan manusia antara 10 ke 40 orang. Tu dia. Jadi Aisyah bilang,
Aisyah bilang memang lebih pada 10 orang Islam yang terlibat dengan hadisul ifki. Lebih pada 10. Tapi tak sampailah 40. Aisyah bilang sebab kena atas dia fitnah tu kan. Dan Aisyah kata apa? Semasa proses fitnah itu berjalan, umat Islam ataupun orang-orang Madinah ini terpecah 4 golongan. Satu golongan yang majoriti tak percaya tapi memilih untuk mendiamkan diri. Satu golongan lagi tak percaya tetapi turut sama share sebab moga-moga jadi pengajaran. Kan? Tu dia. Satu golongan lagi percaya 100% bahkan turut sebar. Ini golongan yang diketuai oleh munafikun. Yang keempat, minoriti, ya, golongan yang tak percaya dan lawan untuk membersihkan nama Aisyah ni tadi. Jadi tuan-tuan, 4 golongan ni semua kenal lah. Kenal. Baik, salah satu daripada golongan yang share ni juga bahkan percaya adalah Hamnah bintu Jahshin. Agak-agak siapa? Agak-agak siapa? Adik-beradik ipar Rasulullah SAW sendiri. Adik-beradik Zainab bintu Jahshin. Nabi tanya Zainab, apa pandangan kamu tentang Aisyah? Kata Zainab, aku ni ya Rasulullah orang yang jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, dan aku tak nampak apa-apa yang buruk pada Aisyah. Maka Aisyah kata apa? Sebab itulah Allah meninggikan darajat Zainab bintu Jahshin, ya, berbeza dengan saudara perempuannya itu yang jatuh maruahnya kerana selepas itu dihukum sebat 80 sebatan. Walhal ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi sebab itu kita kena latih diri kita melihat sesuatu yang buruk depan mata kita ini bukan semuanya buruk, ada kebaikan. Dan seboleh-bolehnya lah, yang bercakap ni pun belum tentu boleh kan? Tapi seboleh-bolehnya sama-sama cuba apa, kalau orang dah buat jahat, buat buruk pada kita, cuba kita buang. Allah nak balas kat atas dia lagu mana? Itu urusan Allah Ta'ala, bukan urusan kita. Cukup ya, kita maafkanlah seboleh-bolehnya, maafkan ya. Jangan kita duk fikir. Memanglah Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Nur sendiri pun bahawa mereka itu akan mendapat azab yang lebih pedih dan lebih dahsyat daripada apa yang mereka buat pada Aisyah itu. Betul. Tapi kita jangan, aku nak tengok sebelum mata aku pejam ni, dia ni dapat apa lepas ni kan? Jangan, cuba buang itu. Cuma kita bersihkan nama kita dan kita juga dapat ambil pengajaran bahawasanya selepas ini jangan terpedaya dengan orang ini dan sebagainya. Akhirnya mengikut Aisyah, Hamnah dengan Zainab bersengketa ataupun berjauh hati kerana Zainab tidak mahu ikut sama dengan Hamnah untuk mempercayai hadisul ifki sebegitu. Waliyazbillah. Tapi apa-apa pun ingat, Hamnah juga adalah sahabat. Gitu ya. Sahabat-sahabat ini Rasulullah jamin ya bahawa suci i'tikad dan amalannya, walaupun mereka kemudiannya akan dihukum tapi diampunkan dosa-dosa mereka gitu. Jadi kita ambil pengajaran pun kena ada batasan dia lah. Ya. Okey. Jadi dan sekarang kita sudah berada di bahagian terakhir daripada sirah Rasulullah SAW dan berhadapan dengan kenyataan kepada dua hakikat. Kedua-dua hakikat ini merupakan tiang iman kepada Allah Azza wa Jalla. Malah kedua-dua hakikat ini merupakan tiang hakikat alam semesta ini. Hakikat pertama ialah hakikat mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Kedua, hakikat ubudiyah atau pengabdian yang syumul, lengkap, menyeluruh, yang telah Allah fitrahkan ke atas manusia dan tidak ada sama sekali perubahan atau pembubaran bagi hukum dan peraturan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini yang kadang-kadang minta maaf lah, kita ni terperangkap dalam istilah sebut uluhiyah, ubudiyah, Wahabi kah? Saya tanya balik, uluhiyah tu apa benda? Benda kok uluhiyah ni kan? Uluhiyah tu hakikat ketuhanan, maknanya absolute, dia tu Tuhan yang mentadbir, yang tak boleh diugah walau sedikit pun tak boleh. Jadi kita terima hakikat itu, dan dalam masa yang sama kita juga terima hakikat kita ni ubudiyah, kita ni hamba Allah Ta'ala. Apa nak salah kat situ? Kan? Jadi tak salah lah situ, maknanya kita menerima hakikat kita ni hamba, apa-apa pun kita hamba. Dan kita percaya hamba yang baik tuannya akan baik, akan balas baik. Percaya tu. Sudahlah kan. Tak payahlah kita nak jadi Mu'tazilah pula kan. Macam Mu'tazilah,
Itu sifat wajib bagi Allah, iaitu as-salah wal islah. Maknanya baik mestilah dia buat benda baik, Tuhan tak akan buat benda tak baik. Itu silap angle sikit saja. Mu'tazilah ni tadi silap angle sikit saja. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, baik tak baik itu kuasa Allah. Macam ada satu soalan nakal saya kepada arwah guru saya, ya. Adakah selepas kita semua ni tadi disettlekan di padang mahsyar dan sebagainya, itu gerbak-gerbuk semua masuk syurga masuk neraka, kan? Tamatlah riwayat Bani Adam. Adakah akan Allah Ta'ala cipta satu lagi Bani Adam dengan siri yang sama? Saya soal tu, umur saya berapa? 16 tahun. Tunggu saya jawab, kalau boleh tanya tu, saya baru tahu dia tu. Tunggu pondok, kan? Tapi lepas pada tu turutlah kita kena marah ke senior-seniornya, kan? Kitanya umur 16 tahun, cuti sekolah masuk pondok, bawa pemikiran sains daripada sekolah ni tadi, kan? Adakah akan Allah Ta'ala akan wujudkan Adam dan Hawa yang kedua dengan kisah yang hampir sama, siri yang berikutnya, kan? Tok Guru jawab, kalau boleh tanya tu, saya baru tahu dia tu. Nah, terus dia, apa tanya tak ada adab Tok Guru apa pun. Orang nak tanyalah, kan? Begitu. Semua itu sebenarnya kembali kepada hakikat ubudiyah. Kita tak perlu tanya lah, sebenarnya, kan. Tapi kalau ditanya, janganlah dihalang, dimarah pula. Ini tidak, mentang-mentang lagi kita 16 tahun, kan. Tak payah tanya, maka tak ada adab untuk guru dan sebagainya. Tanya penuh beradab. Tok Guru, hamba nak tanya ni, kan. Begitu beradabnya, kan. Tak ada adab lagi, ya Allah ya Rabbi. Ini kena ubahlah, generasi macam ni kena ubahlah, biarkan budak-budak ni tanya, pemuda-pemudi ni tanya, barulah mereka dapat mengembang tu, apa istilah dia, sel-sel otak bersambung. Okey, sekadar itulah pagi ni, alhamdulillah. Syukur ke Allah Subhanahu Wa Taala atas kita dapat bertemu dan kita dapat menghabiskan kitab Fiqh Sirah oleh Al-Buti ini yang terus menjadi jariah kepada beliau yang telah meninggalkan kita lebih kurang 7 tahun yang lampau, dan insya-Allah selepas habis kita fikir kita lain pula, insya-Allah, ya. Dan kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga salatul subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.